So hari ini kita nak tengok kepada dua terminologi, iaitu alel frekuensi dan genotype frekuensi, yang paling penting sekali dalam kita punya syllabus of kita punya population genetic. Kita tengok alel frekuensi dulu. Okay, sebelum kita pergi definisi kepada bahasa Inggeris dulu, kita pergi definisi yang lebih mudah. Alel frekuensi ni adalah frequency of alel. So alel ni kita nak cerita kalau kita ada A besar, A kecil, itu kira dua alel yang berbeza walaupun dia berada dalam satu genotype yang sama. Okey. So apa yang kita nak masuk kat sini adalah alel frekuensi, kita definekan dalam bahasa Inggeris dia adalah defined as a ratio of total number of a particular gene to the total number of allele in a gene pool. Okey, di mana bila sebut frekuensi ini kita mesti bahagikan dengan total number of gene pool. Maksudnya dekat dalam satu gene pool ni kita kena kira juga. Okey. So bukannya kita kira bilangan dia je, kita kena bahagikan dia dengan bilangan total semua sekali. Okey, bilangan total semua sekali. Okey. So rumus yang kita akan tengok kat sini adalah, okey, so alel frekuensi kita bahagikan ratio of total number of particular allele dibahagikan dengan total number of allele in a gene pool. Ini adalah alel frekuensi yang di mana saya akan ajar cara untuk kira dia dengan lebih mendalam dekat Hardy-Weinberg principle atau Hardy-Weinberg law kemudiannya. Okay, seterusnya kita nak tengok kepada genotype frekuensi. So again, bila sebut frekuensi, kita akan bahagikan dia dengan total number of individual ataupun total number of kata organism dalam satu population. Kita definekan dia dulu. So tadi kita cerita pasal alel, sekarang ni kita cerita pasal genotype. So genotype ni kita kena ambil tahu kata kesemuanya, di mana kita kalau alel tadi ada A besar dan A kecil, tapi kalau genotype kita pula ada A besar itu homozygous dominant, A besar A kecil heterozygous, dan A kecil iaitu homozygous recessive. Di mana kita definekan dia dalam bahasa yang lebih mudah. Okay, defined as a ratio of total number of individual with a particular genotype to the total number of individual in a population. Okay, di mana kita akan kira particular genotype itu dibahagikan dengan total number of population. Okay, dengan total number of population. Ini juga saya akan ajar cara kiranya dekat dalam kata video yang seterusnya. Okay, sekarang ini kita nak tengok apa beza antara alel, phenotype dan genotype. So alel ini kita kena kira dua. Okay, kita kena kira dua. Okay, B besar, B kecil, B kecil, B kecil, B besar, B besar. Okey, so seperti contoh kita tengok B besar ada berapa alel? Ada dua alel B besar. Okey, B besar, B kecil ada berapa alel? Satu alel B besar, satu alel B kecil. Dan untuk B kecil, apa berapa banyak alel yang ada? Dua alel B kecil. Okey, seterusnya kita nak tengok genotype pula. Okey, bila sebut genotype, kita kena kira dia sebagai satu kumpulan. Satu kumpulan. Contoh dia kita ambil B besar, satu kumpulan. Okey. So B besar, B kecil, satu kumpulan, dan B kecil, satu kumpulan. So genotype kita kena ambil tahu kedua-dua bahagian, iaitu B besar, B kecil, dan B kecil. Dan phenotype pula kita just kira yang dominan sahaja. Okey, contohnya B besar, siapa yang dominan? B besar. Okey, so B besar lah yang dominan. B besar, B kecil, siapa yang dominan? B besar. Okey, so dia akan jadi satu phenotype yang tersendiri. Dan B kecil, siapa yang dominan? Okey, kat sini tak yang dominan, dia resesif yang akan keluar. So B kecil itu adalah yang kita kira sebagai dominan lah. So phenotype ini kita akan kira karakter dia tersendiri. Di mana apa yang berlaku adalah kita sekarang nak cerita apa perbezaan antara alel frekuensi dan genetic equilibrium. Okay, genetic equilibrium ni kita boleh definisikan dia sebagai a population whose ataupun a population whose allele frequency and genotype frequency do not change from generation to generation. Apa berlaku kat sini adalah bila satu population itu mengalami genetic equilibrium, ini kita maksudkan dia seimbang dari segi alel frekuensi dan genotype frekuensi. Genotype frekuensi dan alel frekuensi dia tidak berubah. So maksudnya dia kekal, dia maintain sahaja, sama. Okay, so ini kita boleh cakap satu populasi itu tidak mengalami evolutionary change. Maksudnya dia tidak mengalami sebarang perubahan. Okay, so dia akan maintain dia punya alel frekuensi dan genotype frekuensi from generation to generation. Tetapi jika alel frekuensi dan genotype frekuensi dia berubah, apa yang berlaku adalah dia mengalami evolusi. So means that dalam satu population, contoh kita ambil satu population college ke, manusia ke, ataupun organism ke, apa yang berlaku adalah dia akan maintain alel frekuensi dan genotype frekuensi, melainkan dia mengalami evolutionary change. Contohnya dia
dibunuh ke, ataupun dia terkeluar ke, ataupun berlakunya apa-apa evolutionary change yang berlaku dalam satu komuniti ke, dia akan mengubah kita punya genetic equilibrium. Ada yang jadi lagi banyak dan ada jadi sikit. Okey, kita ambil satu contoh. Contoh dia, kita ambil dalam satu populasi ini kita ada kata 80% orang tinggi dan 10% orang rendah. Okey, so yang tinggi ni dominan, yang rendah ni resesif. So apa yang berlaku adalah sekarang ini populasi itu kita interbreed, maksudnya beranak antara satu sama lain. Okey, interbreed dia berada dalam keadaan yang kita panggil sebagai genetic equilibrium. Tetapi apa yang berlaku adalah sekarang ini saya ambil semua orang yang rendah tadi tu, saya pindahkan dia ke satu pulau. So sekarang yang tinggal sekarang semua yang tinggi-tinggi. So apa yang berlaku dengan mereka adalah mereka punya genetic equilibrium telah terganggu sebab yang resesif dipindahkan. Yang tinggal hanyalah yang tinggi-tinggi sahaja. Ini bermaksud apa yang berlaku adalah genetic equilibrium mereka terganggu. Bila terganggu, so populasi dia tidak sama seperti populasi yang dahulu. So apa yang berlaku sekarang ini, dia mengalami yang kita bagi sebagai evolutionary change. Evolutionary change. Itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.